Jadi kalau ikut kata ulama, benda yang turun pada dua orang malaikat ni berkaitan dengan sihir jugalah. Ilmu sihir. Kalau dalam ayat Quran asalnya, matanya yu'allimunan nas as-sihr. Syaitan tu tadi dia mengajar manusia sihir. Satu benda. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil. Dan mereka juga selain daripada sihir, mereka mengajarkan apa yang turun kepada dua orang malaikat di Babylon. Babylon ni di negara Iraq sekarang. Dua orang malaikat Harut dan Marut. Harut wa Marut. Kalau ikut ayat Quran ni, Harut dan Marut ni dua orang malaikat. Mereka ni ada bawa satu ilmu. Tapi ilmu ni ilmu apa tak tahu. Dia berkait dengan sihir dan juga ilmu yang tak elok. Padahal kedua-dua orang malaikat tadi tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cubaan. Oleh itu janganlah kafir. Malaikat-malaikat tu tadi dia ajar ilmu yang salah ni. Tapi dia bagi tahu dah. Yang kami ni satu cubaan untuk kamu. Jangan kamu salah guna. Macam itulah maksudnya lebih kurang. Maka mereka mempelajari daripada kedua-duanya apa yang memisahkan antara seseorang suami dengan isterinya. Jadi kita tahulah sekarang. Ilmu sihir pun syaitan-syaitan ajar kepada manusia. Ilmu Harut dan Marut pun ajar juga kepada manusia. Salah satu daripada ilmu Harut dan Marut ni, ilmu memisahkan suami isteri. Dia nampak rumah tangga orang tu rukun, damai, tenteram, bahagia, dia tak puas hati. Dia pun buat bacaan-bacaan, amalan-amalan tertentu sampaikan mereka dibercerai. Yang itulah ilmu yang diturun pada Harut dan Marut. Ilmu yang disebut, yang tak disebut kita tak tahu. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka memisahkan suami isteri itu tadi pun dengan keizinan Tuhan juga. Yang tu yang dikatakan istidraj dia. Inilah cerita yang sahih tentang Harut dan Marut. Ada juga cerita yang tak sahih. Cerita yang tak sahih dia ada daripada riwayat mulut ke mulut. Terutamanya dalam kitab Qisasul Anbiya. Kalau dalam riwayat mulut ke mulut ni dikatakan kononnya. Cerita ni kita tak boleh nak jadikan sandaran, sekadar ambil tahu. Kononnya Harut dan Marut ni dua orang malaikat. Malaikat ni soleh lah. Dia tak ada nafsu. Dia tak ada nak terfikir nak buat jahat, tak ada. Dia kira nak buat baik dia malaikat. Dia sentiasa taat. Satu ketika kononnya malaikat ni dia perlekehkan manusia. Apalah manusia asyik menentang Tuhan, asyik lawan Tuhan, ingkar perintah Tuhan. Jadi cakap-cakap mereka ni Tuhan dengar. Kononnya Tuhan kata kamu bolehlah, kamu tak ada nafsu. Manusia dia ada nafsu. Kamu tak ada nafsu, sebab itulah kamu jadi orang-orang soleh. Cuba aku bagi nafsu kat kamu. Tengok, silap-silap kamu teruk lagi daripada manusia. Jadi dua orang malaikat tadi ni pun sanggup diuji. Tak apalah, kami nak nafsu nak jadi manusia. Jadi mereka pun diturunkan ke bumi, jadilah manusia. Bila jadi manusia, barulah mereka tahu rupanya manusia ni dia punya gejolak nafsu tu kuat. Patutlah manusia ni jenis ingkar. Malaikat ialah dia tak ada nafsu, tak ada masalah. Ni orang yang ada nafsu. Bila turun ke bumi, barulah dia rasa pasal apa perut aku rasa lain macam. Dia sembang dengan kawan dia. Tak tahu lah. Dia terbau pula daging bakar, orang duk bakar daging. Rasa-rasa kita kena makan daging tu. Dah makan. Bila makan, kenyang sekejap, lepas tu lapar balik. Dah cari makan lagi. Kita teruk betul dah jadi manusia ni. Sekali makan tak kenyang, kena makan berkali-kali. Masa dia jadi malaikat, tak payah makan. Baru dia tahu susahnya jadi manusia. Lepas tu ternampak pula satu orang perempuan cantik. Mula-mula duk tahan. Tak boleh tengok. Tak mau tengok. Lama-kelamaan mereka terpikat dengan wanita ni. Dah berzina pula dah. Jadi banyaklah dosa yang mereka dia buat. Asalnya mereka ni malaikat. Tapi bila dibagi nafsu jadi macam manusia, baru dia tahu rupanya susah jadi manusia ni. Sebab itulah manusia kalau dia tu orang yang soleh, orang yang baik, kedudukan dia hebat daripada malaikat lagi. Sebab dia boleh lawan dengan nafsu dia. Malaikat dia tak ada nafsu.
Jadi disebabkan dua orang malaikat Harut dan Marut ni tadi dah buat banyak kesalahan, mereka pun dihukum. Tuhan tanya, kamu nak dihukum di akhirat ke di dunia? Jadi mereka pun fikir, kalau hukum di akhirat dah lama teruk kena api neraka, hukumlah kami di dunia. Akhirat esok tak kena dah. Jadi kalau ikut cerita riwayat mulut ke mulut, mereka ni pun dihukum digantung terbalik. Digantung kaki ni atas, kepala turun bawah. Digantung terbalik dalam sebuah gua di Babylon, di Iraq sana. Di mana tak tahu lah. Digantung terbalik sejak zaman mereka sampailah kiamat. Hukumannya. Jadi kalau betul lah cerita ni, sekarang ni mereka ni tengah terbalik lah. Digantung terbalik. Harut dan Marut ni tadi. Itu cerita mulut ke mulut. Kita tak apa boleh percaya. Sekadar ambil pengetahuan saja. Cerita yang pasti dalam Quran tadi. Sikit je cerita. Yang tu cerita yang sahih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya masuklah kita kepada pelajaran hari ini. Kita sambung cerita ilmu nujum, ilmu bintang. Dilarang pengetahuan tersebut dari tiga segi. Kenapa ilmu nujum ni tak dibenarkan? Tak boleh. Ada tiga sebab. Yang pertama, bahawa ilmu itu memberi malarat kepada kebanyakan orang. Sebab apabila diterangkan kepada mereka bahawa hal-hal itu terjadi akibat perjalanan bintang-bintang, lalu tumbuhlah anggapan dalam hati mereka bahawa bintang-bintang itu dapat memberi berkat. Bila satu ahli nujum tu bagi tahu, ni nasib hidup kamu begini sebab kamu lahir ikut bintang tu. Kalau bintang tu dia asyik tenggelam je, mendung je, berubah pula kedudukannya, maksud dia kamu memang hidup malam.